Pertama sekali, saya tidak mahu bercakap soal data ekonomi kerana sudah banyak kita sebutkan dan juga ramai juga orang tahu di Niaga Awam ini juga sudah kita bentangkan secara terperinci. Itu realiti data yang dikaji. Ada kebenarannya tetapi kita nak bawa realiti di bawah sana kerana di PMM dikatakan turun ke bawah, mendengar denyut nadi mereka, memantau juga. Kongsikan apa realitinya di bawah sana. Apa yang diperkatakan oleh orang ramai yang mungkin kita perlu tahu supaya dapat kita cantumkan dengan data-data ini. Okey, baik. Terima kasih Syurawani kerana sudi untuk menjemput saya. Sebelum itu, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ingin menyambut baiklah ya dasar ekonomi madani yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Dan kita dapati ada banyak, ada 7 dia punya tumpuan-tumpuan yang telah digariskan oleh kerajaan untuk menaikkan dan merancangkan ekonomi negara. Tapi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia pada masa yang sama, kita telah turun berjumpa dengan ahli-ahli kita di seluruh Malaysia. Dan namun kita dapati banyak rungutan dari peniaga-peniaga tentang cost of doing business dan juga purchasing power yang kurang akhir-akhir ini. Ya. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita bincangkan bersama kerana apa yang dikeluarkan, laporan-laporan yang dikeluarkan oleh penganalisa ekonomi ataupun data-data, yang statistik yang kita ada, tidak mencerminkan keadaan sebenar di bawah. Dan kita dapat banyak rungutan bahawa OPR yang tinggi yang naik sebelum ini termasuk dengan nilai ringgit yang menurun, sedikit sebanyak menjejaskan pendapatan usahawan-usahawan di negara kita ketika ini. Jadi ini sesuatu perkara yang merisaukan kita dan kita sedang mengumpul maklumat dan data dari ahli-ahli kita seluruh Malaysia untuk memberikan laporan kepada pihak kerajaan agar perkara ini dapat diselesaikan dan dibincangkan bersama. Apa yang mereka harapkan dan juga mahukan? Kerana ini permasalahan yang mereka nyatakan. Sudah pasti ada cabaran di setiap mana-mana peringkat sekalipun, mana-mana usahawan. Tapi apa yang mereka mahukan dari kerajaan? Kerana kita dengar juga peluncuran ekonomi madani ini ingin membantu dalam pemulihan dan sebagainya. Tapi apa yang mereka harapkan yang ada pada ketika ini untuk setidaknya jangka masa pendek, sederhana dan juga jangka masa panjang? Okey, kalau kita lihat kepada peluncuran ekonomi yang telah dibentangkan baru-baru ini, ianya kebanyakannya adalah pada jangka yang sederhana. Kalau kita lihat untuk jangka masa pendek, hanyalah berkenaan untuk melaksanakan projek-projek sekolah dan klinik-klinik daif. Ya. Ini kita faham hasrat kerajaan kenapa ingin menyegerakan pelaksanaan sekolah, projek sekolah dan klinik-klinik daif sebagai pemangkin kepada industri pembinaan dan secara tidak langsung semua rangkaian cabang perniagaan yang berkaitan dengan pembinaan akan merancangkan kembali ekonomi. Tetapi kita memerlukan lagi banyak sebenarnya projek-projek mega ataupun besar yang perlu diumumkan oleh pihak kerajaan kerana secara tidak langsung ini penting supaya segala ekosistem ekonomi dan perniagaan akan bergerak seiring. Dan sudah pasti usahawan-usahawan kos yang mereka akan alami ataupun yang mereka terpaksa tanggung ialah kos bahan mentah, kos pekerja dan juga sewaan premis perniagaan. Dan ini diterukkan lagi dengan kita dapat tahu bahawa ada unsur-unsur Alibaba, ada unsur-unsur rasuah yang berlaku semasa pemberian projek-projek, dan ini juga turut disentuh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana sekarang indeks rasuah kita telah ke nombor 61 dan kerajaan ingin menurunkan sehingga ke 25. Ini satu benda yang bagus kerana rasuah ini tidak boleh dibenarkan kerana ianya mengganggu cost of doing business
di negara kita ini dan dia akan merosakkan ekonomi dan juga pendapatan usahawan-usahawan di bawah. Jadi kita juga di Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, kita rasa kita tidak lama lagi kita ada intention untuk mengadakan Kongres Ekonomi Melayu, yang mana Kongres Ekonomi ini sebenarnya kita punya satu produk yang kita keluarkan sejak dari tahun 1960-an lagi, yang mana kita menghimpunkan cendekiawan-cendekiawan dari seluruh negara, pakar-pakar ekonomi, kita himpunkan dan kita harap perkara ini mendapat sambutan dari pelbagai pihak supaya kita duduk, sit down, cerita sebenar apa yang berlaku dan tidak hanya semata-mata berlandaskan kepada statistik-statistik yang ada. Kerana selalunya pemain-pemain industri ini lebih memahami apakah permasalahan yang mereka hadapi. Satu lagi, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia juga kita ada melancarkan satu portal, iaitu Adu Bisnes. Maksudnya sesiapa usahawan yang mempunyai masalah perniagaan boleh email direct ke adubisnes@dpmm.org.my. Saya ulang, adubisnes@dpmm.org.my. Okey, itu realiti yang mereka bawakan. Pada masa yang sama apabila diumumkan bahawa kerajaan ingin melaksanakan ataupun mengkaji gaji progresif. Sebelum ini ada gaji minimum yang kita ingin laksanakan. Dua perkara ini, bagaimanakah reaksi di peringkat perniagaan Melayu di akar umbi? Adakah mereka bersedia dan bagaimana ini memberikan kesan kepada perniagaan mereka dan tahap kesediaan mereka? Okey, baik. Di Malaysia ini kita ada 1.2 juta usahawan yang SME, usahawan di Malaysia ni. Jadi 97% ialah SME, yang mana 79 ialah peniaga-peniaga Melayu kita. Kita dapat banyak feedback dari usahawan-usahawan tentang gaji minimum 1,500 yang telah dikenakan oleh pihak kerajaan, termasuk gaji progresif, dan kita menunggu detail daripada kementerian yang berkenaan tentang gaji progresif ini. Walaupun sebagai peniaga, kita of course kita nak menaikkan kita punya keuntungan, kita kena jaga kita punya kos pekerja. Namun begitu, kita di PMM merasakan bahawa purchasing power juga penting. Ya, sekiranya tidak ada minimum gaji yang dikenakan, rakyat di bawah sana tidak ada yang nak beli barang-barang ataupun servis-servis yang disediakan oleh peniaga juga akan berkurangan, dan ini secara tidak langsung chicken and egg situation. Dan kita menyokong usaha-usaha untuk menetapkan gaji progresif, cuma ianya hendaklah dibentangkan secara detail supaya kita peniaga-peniaga tidak rasa tertekan dengan mungkin dasar-dasar yang akan diumumkan kelak. Contoh, kalau naik gaji setiap 1 tahun RM100, RM200 contoh ya. Jadi kita sebagai usahawan kita perlu bijak untuk jaga kita punya cash flow, dan kita masih menunggulah detail dari kementerian yang terbabit. Okey, dalam realiti ekonomi sebenar di peringkat bawahan ini, ahli perniagaan di bawah, khususnya ahli di PMM sendiri, adakah realitinya mereka masih menggaji pekerja, iaitu menambah pekerja, ataupun mereka kekal dengan jumlah sedia ada, ataupun membuang pekerja? Apa realitinya sebenarnya? Okey, realitinya kita dapati sekarang ini disebabkan zaman sains dan teknologi, ada ramai usahawan-usahawan yang juga meniaga secara online. Jadi kita dapati ada juga majikan-majikan yang telah memperkenalkan work from home, dan ini secara tidak langsung mengurangkan kos kepada majikan. Kita faham sekarang ini dia ada contract for service dan contract of service. Bila contract for service ialah kita menggajikan pekerja, manakala contract for service ialah seolah-olah macam dia sub kepada syarikat-syarikat lain ataupun individu. Dan ini saya dapati trend ini telah meningkat, ya. Kerana sekiranya pihak majikan
mengurangkan pekerja, dia hanya akan ada satu lagi alternatif, iaitu melantik pekerja-pekerja sambilan dan mereka tidak perlu bayar EPF dan SOKSO. Inilah yang kita dengar di bawah ini. Nampaknya usahawan peniaga-peniaga kecil pun dia sudah mula kreatif. Namun begitu, pelajaran yang kita dapat dari PKP hari itu, ramai usahawan yang tidak mahu bayar EPF, SOKSO. Ini semasa pandemik hari itu, banyak pekerja-pekerja yang tidak cover dengan SOKSO dan EPF ini, kesianlah pada mereka. Jadi inilah yang berlaku. Memang ada banyak rungutan dan ada yang cuba untuk adapt dengan keadaan ini semasa.